Hi guys and Assalamualaikum. Welcome back to Fazirah channel. Kali ni Ra nak cerita tentang satu kisah pembunuhan yang amat kejam yang berlaku pada tahun 1993. Itu melibatkan satu kes pembunuhan bekas ahli Dewan Negeri Batu Talang Pahang. Yang paling menarik, pembunuh itu merupakan penyanyi di Malaysia, iaitu Mona Fendi. Jadi, siapa Mona Fendi ni? Mona Fendi atau dikenali sebagai Maznah binti Ismail telah dilahirkan pada 1956 di Kangan Perlis. Mona Fendi ni memulakan kejayaan awalnya sebagai penyanyi dan berjaya mengeluarkan album pertama bertajuk Diana pada tahun 1987. Beliau mempunyai lagu terkenal yang bertajuk Ku Nyanyikan Lagu Ini. Ku nyanyikan lagu ini, oh sayang, persembahan dariku. Macam mana lagu dia? Okey ke? Pada saat itu, Mona Fendi dikatakan tidak mempunyai keupayaan bernyanyi dengan baik. Disebabkan itu, beliau beralih kepada perubatan tradisional. Mona Fendi juga mempunyai suami yang bernama Effendi yang mempunyai ilmu silat dan beliau belajar di Indonesia. Pada tahun 1992, Datuk Mazlan Idris telah berjumpa dengan Mona Fendi untuk melakukan upacara gaib bagi meningkatkan politik beliau. Beliau juga dipelawa oleh Mona Fendi dan pasangan Mona Fendi untuk datang ke rumah mereka untuk melakukan upacara ilmu hitam. Pada hari itu, akhirnya Datuk Mazlan datang ke rumah Mona Fendi untuk melaksanakan upacara ilmu hitam. Mona Fendi juga turut dibantu oleh pembantu mereka yang bernama Juraimi dan juga suaminya Effendi. Mona Fendi juga menyuruh Datuk Mazlan untuk mengeluarkan duit sebanyak 300,000 bagi melaksanakan upacara ilmu hitam. Agak-agaknya Mona Fendi ni nak buat apa dengan duit tu ya? Seperti yang dirancangkan oleh Mona dan juga pembantunya Juraimi beserta suaminya. Pada saat itu, Datuk Mazlan Idris diminta oleh mereka bertiga untuk baring di atas lantai berserta mata beliau ditutup bagi memudahkan upacara ilmu hitam. Lepas segala arahan Mona Fendi dituruti oleh Datuk Mazlan ni, tiba-tiba sebelah kapak telah memancung kepala Datuk Mazlan. Mona Fendi dan juga dua lagi rakan subahat beliau telah memotong tubuh badan Datuk Mazlan kepada 18 bahagian. Sangat-sangat ngeri kan? Dan juga menyiat-nyiat kulit Datuk Mazlan dan tanan di rumah beliau. Datuk Mazlan Ida akhirnya dilaporkan hilang pada tahun 1993 bersamaan 2 Julai dan dikatakan sudah hilang selepas beliau mengeluarkan duit sebanyak 300,000 di beberapa bank di Malaysia. Lepas hari pembunuhan Datuk Mazlan, tanpa berfikir panjang lah, orang kata Mona Fendi ni dengan geng-geng dia ni guna duit Datuk Mazlan untuk shopping di sebuah mall, dan perbuatan mereka dikatakan disyak wasangka oleh beberapa orang di situ. Yelah, tiba-tiba ada duit kan, siapa yang tak pelik? Juga di setengah mereka mengatakan Mona Fendi ni telah membeli sebuah kereta mewah. Pemakaian beliau terus bertukar kepada seorang yang kaya raya, membuatkan orang di sekeliling dia semakin pelik dengan Mona Fendi. Disebabkan syak wasangka yang terlalu banyak, akhirnya pihak polis telah membuat keputusan untuk melakukan penyiasatan kepada Mona Fendi dan juga suami beliau. Pihak polis telah
pergi ke rumah Mona Fendi dan berjumpa dengan pembantu Mona Fendi yang bernama Juraimi. Juraimi terus mengatakan bahawa beliau dan juga Mona Fendi telah melakukan pembunuhan tanpa perasaan takut dan menyesal. Kami juga memberitahu kepada polis tempat mayat Datuk Mazlan ditanam. Disebabkan pengakuan Juraimi, mereka bertiga akhirnya menjadi suspek atas pembunuhan Datuk Mazlan. Sebenarnya pada saat pengakuan Juraimi itu, pihak polis mengatakan Juraimi dalam keadaan mabuk. Disebabkan itu, tanpa sengaja Juraimi telah mendedahkan rasa mereka bertiga dengan mudah. Akhirnya Mona Fendi, suami Mona Fendi dan pembantu mereka Juraimi telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati pada pagi Jumaat. Hari hukuman, mereka bertiga digali dan kepala mereka ditutup. Kemudian mereka bertiga dibawa ke tiang pergantungan di mana tali gantung telah disediakan untuk mereka. Pada pukul 5.59 pagi, dok telah dijatuhkan dan tali telah jatuh ke bawah. Hukuman itu disaksi oleh penjaga penjara dan doktor. Pihak akhbar dan juga masyarakat umum tidak dibenarkan datang untuk menyaksikan hukuman gantung Mona Fendi, suaminya dan pembantu mereka. Sebelum berlakunya hukuman gantung, pegawai di situ mengatakan bahawa ketiga-tiga mereka tidak merasa takut, menangis ataupun menyesal atas perbuatan mereka. Mereka berasa gembira dan tidak menyesal. Malahan, Mona Fendi sentiasa senyum seperti tiada sebarang masalah bagi dia. Contohnya, ni, korang tengok muka dia. Aku pun takut tau. Ada juga penjaga Mona Fendi di penjara mengatakan bahawa Mona Fendi ni bersikap baik dengan semua orang di penjara, seolah-olah Mona Fendi tidak kisah tentang hukuman tersebut. Ada juga di kalangan mereka mengatakan Mona Fendi ni mempunyai ilmu hitam. Kerana semasa Mona Fendi di penjara, keadaan penjara sangat seram kerana penjaga di sana sering mendengar suara rintihan perempuan dan kelibat-kelibat berkeliaran di penjara, seolah-olah ada orang yang masuk keluar dari sel penjara. Jadi, apa pendapat korang? Betul ke Mona Fendi ni ada ilmu hitam ataupun hanya perasaan takut mereka? Itu saja video untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe and comment. Bye and Assalamualaikum.